Salam sejahtera dan salam cerakku sayang Buletin UKAS edisi tengah hari 8 November 2021 bersama saya Viviana Lena Igai. Tumpuan berita, bekas ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Saban Dato' Amar Douglas Uga Embas telah mengadakan perjumpaan bersama ahli jawatan kuasa AJK Ranting Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Bukit Saban pada Ahad. Perjumpaan kali ini adalah sambungan dari beberapa siri perjumpaan bersama AJK Ranting PBB sebelum ini. Sebelum ini, beliau telah berjumpa dengan AJK 4 ranting PBB bagi kawasan Kampung Melayu Sepauh dan 6 lagi ranting dari kawasan Rumah Panjang Masyarakat Iban. Antara lain, perjumpaan tersebut bertujuan menyampaikan amanat sekaligus membincangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan persiapan pilihan raya negeri ke-12 PRN 12. Beralih ke berita Unifor, Unit Hal Ehwal Agama-Agama Lain Unifor telah menyerahkan sumbangan berjumlah RM140,000 kepada Gereja Baptis Sebuyau dan masing-masing RM20,000 kepada Gereja Saint Anthony Kampung Sekendu Simunjan dan Gereja Metodis Simunjan. Simbolik penyerahan telah disempurnakan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia, Datuk Seri Nancy Shukri kepada wakil-wakil penerima Gereja Baptis Sebuyau Ensenge, Gereja Saint Anthony Kampung Sekendu Simunjan dan Gereja Metodis Simunjan di Rumah Rehat Sri Simunjan pada Jumaat. Menurut Datuk Seri Nancy Shukri, Kerajaan Sarawak sentiasa prihatin dan mengambil berat dengan memperuntukkan sejumlah dana bagi membantu membina dan membaik pulih gereja-gereja di Sarawak. Selain di Sarawak ini kita ada unit for other religion. Selain daripada untuk agama Islam, di Sarawak ada unit for other religion, jadi mereka memohon untuk mendapatkan meminta peruntukan dan kita hantar kepada unit for other religion di bawah Yang Berhormat Datuk Amar Douglas Uga Timbalan Ketua Sarawak. Jadi dengan itu beliau menyerahkan kepada kita dan today kita akan menyerahkan kepada rumah-rumah ibadat yang ada di kawasan Parlimen Batang Sadong, khususnya di kawasan Simunjan. Jadi sama-sama kita berterima kasih kepada kerajaan negeri melalui Unifor kerana telah membantu untuk membantu semua masyarakat dan juga mereka yang bukan dalam golongan agama Islam untuk meneruskan aktiviti mereka dari segi pembinaan baru, dari segi menjalankan aktiviti agama mereka. Beliau yang juga ahli Parlimen Batang Sadong berharap peruntukan itu kelak akan dimanfaatkan sepenuhnya, terutamanya melibatkan kerja-kerja bina baru Gereja Baptis Sebuyau Ensenge, baik pulih pagar dan dinding Gereja Saint Anthony Kampung Sekendu Simunjan dan baik pulih pagar Gereja Metodis Simunjan. Sementara itu, Bendahari Saint Anthony Guan Untai yang mewakili penduduk kampung Sekendu berakamkan penghargaan terima kasih kepada Kerajaan Sarawak dan Unifor atas sumbangan ini dan berharap Christmas tahun ini bertambah ceria dengan penambahbaikan infrastruktur ini. Sementara itu, hujan lebat sejak awal pagi tidak menghalang Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri, Hal Ehwal Islam dan DBKU Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi bersama dengan Jabatan Agama Islam Sarawak JAIS meneruskan program Kayuhan Harmoni Mesra Ummah JAIS pada Ahad. Program kali ke-9 diadakan itu disertai 30 peserta yang terdiri daripada kaki tangan JAIS yang diketuai Pengarah JAIS Khalidi Ibrahim. Dalam pada itu, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi yang juga bekas ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pantai Damai turut berkesempatan untuk menjenguk rumah golongan asnaf dan menghulurkan sumbangan kepada penerima di Kampung Selang Laut, Kampung Selang Ulu dan Kampung Telaga Air. Sumbangan turut disampaikan kepada Jawatan Kuasa Pengurusan JKP Masjid Kampung Selang Ulu, JKP Surau Kampung Selang Laut, JKP Masjid Kampung Telaga Air dan JKP Masjid Trombol. Berita selanjutnya, Sarawak merupakan pengeksport utama sagu di dunia, manakala sagu pula amat sinonim dengan masyarakat Melanau. Menurut Menteri Muda Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Datuk Sebastian Ting Chiu Yu, sagu telah diberikan perspektif baharu daripada sekadar komoditi ekspor dan makanan kepada satu ciptaan tekstil. In a humble abode of Lamin Dana Cultural Lodge Muka, sagu flour, colours, dashes of creativity and countless experimentations had at last given birth
to a new exciting product known as Batik Linut Textiles. The Batik Linut Textiles, an innovative product using sago flour as a main ingredient to design pattern onto textile, is pioneered by Lamin Dana team in Kelian Muka under the guidance of Malaysian Handicraft Development Corporation (MHDC) Sarawak branch. Katanya dalam sidang media selepas merasmikan Proudly Sarawak Batik Linut Textile di Hotel Grand Palace Miri pada Sabtu. Dalam perkembangan sama, Datuk Sebastian Ting mengucapkan terima kasih kepada pasukan Batik Linut Lamin Dana Mukah di atas kesediaan mereka berkongsi jiwa dan warisan Melanau dengan Bandaraya Miri dan menjadikan bandar ini sebagai pintu masuk kepada produk batik linut. Born in Mukah, brought to the world via Miri City, Batik Linut Textiles will be our Miri City signature product. For that matter, Sarawak as well. Batik Linut Textiles, I must say, is indeed a proudly Sarawak product. It is innovative, creative, and exclusive. Above all Miri will have a new tourism product as an attraction, adding on to what we already have. Sementara itu, Pengarah Urusan Lamin LD Sdn Bhd Diana Rose memberitahu batik linut ini adalah untuk generasi muda dalam mengetengahkan bakat di bidang rekaan fashion selain mempromosikan produk keluaran tempatan. Manakala di Beting Maro pula, bekas Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Beting Maro Razaili Gapur telah membuat tinjauan projek sistem perparitan di Kampung Beladin Pusak pada Sabtu. Projek membina parit baru yang menelan kos RM600,000 bertujuan memudahkan sistem pengairan air di kampung tersebut. Apabila siap kelak, projek tersebut akan memberikan impak positif kepada penduduk dengan tidak lagi mengalami air bertakung di kawasan tersebut apabila hujan turun. Penduduk kampung menzahirkan ucapan terima kasih kepada Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS di atas pembinaan sistem perparitan kepada penduduk Kampung Beladin. Berita seterusnya, ahli parti terutama Ranting Pesaka Bumiputera Bersatu PBB diingatkan agar ikhlas berjuang demi masa depan Sarawak dan diterjemahkan dalam kertas undi pada pilihan raya negeri PRN Sarawak akan datang. Bekas Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Beting Maro Razaili Gapur menegaskan jentera parti juga perlu bersatu hati dalam mempertahankan PBB dan memastikan gabungan parti Sarawak GPS menang di kawasan Dun Beting Maro. Berucap semasa majlis penyerahan bendera GPS kepada parti komponen GPS Parlimen Batang Lupar di Pusak pada Ahad, Razaili berkata parti PBB sudah membuktikan rekod cemerlangnya dalam membangunkan Sarawak termasuk memajukan kawasan luar bandar. Sementara itu, Ahli Parlimen Batang Lupar Datuk Seri Rohani Abdul Karim menyeru penduduk di Beting Maro agar memberikan sokongan tidak berbelah bagi kepada calon PBB GPS kerana hanya GPS sahaja yang mampu mentadbir Sarawak. Malah beliau menyeru semua ketua ranting PBB di Beting Maro berdiri teguh bersama GPS dan memberikan kemenangan yang besar di kawasan Dun Beting Maro pada PRN Sarawak nanti. Sementara itu, pada Sabtu, Razaili berkesempatan meninjau bilik gerakan PBB di Kampung Beladin Pusak. Terdapat 9 bilik gerakan ranting PBB di Kampung Beladin yang sudah beroperasi dan bersedia menghadapi PRN Sarawak akan datang. Kelaporan COVID-19, Sarawak sekali lagi menunjukkan tren penurunan kes positif COVID-19 apabila mencatatkan 460 kes baharu, menjadikan jumlah kumulatif meningkat kepada 244,574 kes. Menerusi kenyataan media Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak pada Ahad, 321 kes adalah dari kategori 2, manakala 133 kes adalah kategori 1. Berikut merupakan lokaliti yang merekodkan kes baharu COVID-19.
Dalam pada itu, JBBN Sarawak turut melaporkan 4 kematian baharu akibat COVID-19 melibatkan warga tempatan berumur dalam lingkungan 46 sehingga 95 tahun yang mempunyai sejarah komorbid. Sementara itu, kluster Melaban Limbang telah diisytiharkan tamat apabila tiada lagi penambahan kes dilaporkan dalam tempoh 28 hari. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Viviana Lena dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.